Bank Negara Malaysia menurunkan unjuran pertumbuhan ekonomi negara antara 3 hingga 4%, lebih rendah berbanding unjuran sebelum ini antara 6.0 hingga 7.0%. Dan menurut Governor Bank Negara Malaysia Datuk Nur Samsyah Mohamad Yunus, unjuran itu disebabkan pelaksanaan langkah-langkah pembendungan COVID-19. Bagaimanapun jelasnya, ekonomi Malaysia masih kekal pada landasan pemulihan, terutamanya program vaksinasi yang dijalankan di seluruh negara. Dan untuk mengulas lanjut bersama di Thailand ketika ini Profesor Madya Dr. Anwar Shah Bali Muhammad dari Sekolah Perniagaan dan Ekonomi UPM. Prof, kalau kita lihat ekonomi Malaysia ini dilaporkan berkembang sebanyak 16.1% pada suku kedua 2021. Namun, Kementerian Pembangunan Usahawan ada menyatakan jika ekonomi tidak dibuka sepenuhnya menjelang Oktober nanti, 40% perusahaan kecil dan juga mikro akan gulung tikar. Dan dengan kes harian yang masih tinggi lagi, apakah senario terburuk bagi PKSM ini yang akan kita saksikan pada Oktober nanti, Prof? Okey, terima kasih Hakim atas soalan tersebut ya. Kalau saya boleh soroti semua Hakim kesan daripada pelaksanaan, bukan saja pelaksanaan PKP 3.0 ni Hakim, bahkan saya boleh soroti sedikit apa dapatan daripada pelaksanaan PKP 1.0 untuk memberikan gambaran yang lebih jelas itu sendiri. Kita dapati bahawa Kementerian Kewangan telah membuat satu kajian semasa pelaksanaan PKP 1.0 tempoh hari, di mana dapatan menunjukkan ada beberapa dapatan yang agak merisaukan pada ketika itu dan ia berterusan pada hemat saya. Yang pertama adalah dia menggugat mata pencarian lebih daripada 2.8 juta rakyat Malaysia yang bekerja sendiri dan mengambil upah. Yang kedua sebenarnya 68% perniagaan melaporkan tiada hasil jualan pada pelaksanaan PKP 1.0. Dan yang ketiga 42.5% peniaga memerlukan lebih daripada 6 bulan untuk pulih. Ini kajian pelaksanaan PKP 1.0 tempoh hari. Disebabkan itulah kerajaan memberikan satu pakej rancangan ekonomi 5 yang terawal, iaitu pakej prihatin PKS dan iaitu untuk membantu merancangkan semula ekonomi negara disebabkan oleh kesan PKP 1.0 Kim. Dan kita dapati bahawa pada ketika itu improvement tu ada di situ. KDK negara pada bulan Mac berada pada paras tertinggi 6% dan juga kadar pengangguran berturun pada April 2021 pada 46%. Namun selepas berlakunya PKP 3.0 keadaan itu kembali semula seperti sedia kala, iaitu kesannya kepada PKS itu sendiri dan juga ekonomi negara, yang mana Hakim kalau kita dapati bahawa PKS ini menyumbang 38 ke 40% KDNK negara dan juga ia juga menyumbang 66% peluang pekerjaan. Berdasarkan kepada Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi itu menjelaskan bahawa apa yang Hakim sebut tadi, begitu ramai PKS yang akan gulung tikar sekiranya tidak berikan ruang dan peluang untuk mereka berniaga. Dan pada pandangan saya Hakim, pandangan saya sudah sampai masanya dengan perubahan dari segi peralihan fasa tu, yang mana ia bukan hanya bergantung kepada kes COVID itu sendiri yang tidak menunjukkan tanda-tanda berkurangan, dia digantikan dengan kes kemasukan hospital baru bergejala dan juga vaksinasi sekurang-kurangnya 50% itu akan mampu untuk melonjakkan PKS itu sendiri. Dan pada ketika ini kita pun telah mencapai lebih daripada 30% vaksinasi penuh itu sendiri. Ya. Prof, kalau kita lihat sekarang ni kes tinggi, tetapi dalam masa sama juga jumlah mereka yang divaksinasi juga saban hari dipertingkatkan. Adakah faktor ini cukup untuk mewujudkan keyakinan dalam ekonomi? Okey, saya boleh bagi dua contoh Hakim menunjukkan bahawa vaksinasi ini memberikan impak yang positif kepada ekonomi sesebuah negara. Contoh yang pertama, negara United States pada ketika ni, pada hari ini bila saya sebut hari ini, vaksinasi penuh mereka Hakim adalah 50.8%. Dan pada suku tahun kedua baru-baru ini dilaporkan perkembangan ekonomi United States adalah 6.5%. Yang kedua, China. Pada ketika saya sebut hari ini, vaksinasi mereka adalah 1.8 bilion vaksinasi telah diberikan kepada rakyat mereka. Dan suku tahun kedua, perkembangan ekonomi mereka adalah 7.9%. Iaitu walaupun berlaku kemerosotan jika dibandingkan sebelum ini 18.3%, namun keadaan itu masih lagi positif, iaitu 7.9%. Dan di Malaysia sebagaimana saya sebut tadi 31.1%, iaitu 10.144 juta rakyat Malaysia telah menerima lengkap 2 dos. Jadi melihat kepada kronologi negara China dan US dan
progres di Malaysia ni sendiri. InsyaAllah pada hujung tahun ni, hujung bulan ini, saya masukkan ada 50% yang dirancang oleh kerajaan akan tercapai full vaccination tu. Dan juga Oktober 100% dewasa. Saya jangkakan ekonomi negara akan pulih sebagaimana yang berlaku di negara China dan juga di negara United States. Pada pandangan saya, satu-satunya kunci untuk keluar kepada krisis ekonomi dan krisis kesihatan adalah melalui vaksinasi secara besar-besaran yang mana ia sedang dan dilaksanakan dengan begitu bagus sekali. Prof, tapi Prof, dalam masa sama kita nak melihat kepada isu poket rakyat ni. Kalau kita lihat, betul angka-angka pertumbuhan KDNK ini dilaporkan meningkat 16.1%, betul sedap didengar. Tapi ianya tidak memberi makna jika ia tidak diterjemahkan dalam bentuk agihan kepada rakyat, mengisi poket rakyat yang mungkin berlubang ketika ini. Tapi pada ketika ini, jumlah pengangguran juga dilaporkan naik pada 4.8%. Adakah mampu pertumbuhan 3 hingga 4% ekonomi ini menyediakan peluang pekerjaan dan berapa lama pemulihan yang diperlukan sebelum ekonomi boleh bertumpu kepada kenaikan gaji? Okey, kalau saya melihat pada kronologi apa yang berlaku, Hakim, kita dapati bahawa saya sebut tadi PKS menyumbang 66% peluang pekerjaan rakyat Malaysia. Dengan memberi talian hayat kepada PKS, secara tidak langsung ia memberi talian hayat kepada peluang pekerjaan rakyat Malaysia. Dan kalau kita dapati bahawa kadar pengangguran meningkat sedikit, kalau kita dapati bahawa Februari 4.8 Hakim, April 4.6, Mei 4.5, semakin baik, tapi datang Jun naik semula kepada 4.8% disebabkan oleh PKP itu sendiri. Kalau kita dapati isu yang paling besar yang berlaku pada ketika ini adalah bagaimana untuk memberikan nafas kepada PKS ini. Apa yang kerajaan telah buat, kerajaan telah ambil moratorium ataupun memberikan moratorium itu kepada rakyat dan mengambil sebahagian beban yang hutang yang ditanggung oleh rakyat. Dalam masa yang sama, kerajaan memberikan bantuan tunai itu sendiri kepada miskin tegar, B40 dan M40, Hakim. Kalau kita dapati, yang saya tulis di sini, kalau miskin tegar, Hakim, hampir setiap bulan mereka memperoleh bantuan bulanan, kecuali pada bulan Oktober mereka tidak menerima. B40 hampir setiap bulan kecuali Oktober dan November. Jadi di situ ada bantuan tunai yang diberikan. Namun, Hakim, itu untuk temporary measure saja, jangka masa pendek saja. Dan juga saya nak mencadangkan kepada kerajaan juga, Hakim, bukan sahaja memberikan bantuan bentuk tunai, tapi bentuk e-wallet, Hakim. Pasal apa saya kata e-wallet? Kalau kerajaan berikan setiap bulan RM100, setiap bulan kepada bukan sahaja penerima penerima B40 itu sendiri, tapi ia membantu kepada usahawan itu sendiri. Pasal apa saya kata macam itu? Baru ni kerajaan telah memperkenalkan bantuan program perintis, bantuan prihatin kasih, iaitu memberikan RM100 dalam bentuk e-tunai bulan Julai, Ogos dan September. Namun 3 bulan ni pada pandangan saya tidak mencukupi. Kerajaan perlu membuat setiap bulan beri RM100 pada rakyat Malaysia, terutama B40, untuk mereka membelanja barang keperluan harian menggunakan e-wallet, menggunakan e-tunai, dan minta lebih ramai usahawan PKS mendaftar e-wallet supaya mereka boleh menerima manfaat daripada apa yang kerajaan berikan. Dalam pada konteks itulah ia akan membantu merancangkan ekonomi negara. Cuma Hakim, satu je terakhir saya nak sebut, infrastruktur tu. Sebab sepanjang saya guna e-wallet ni, isu yang besar juga saya nampak pada infrastruktur. Bila kita nak bayar guna e-wallet, kejap ada internet, kejap tak ada internet. So basically isu infrastruktur perlu ditambah baik, tapi inilah satu langkah untuk beralih kepada digital ekonomi, yang mana satu-satunya penyelesaian selain vaksinasi tadi saya sebut adalah peralihan kepada digital ekonomi, Hakim. Itu amat penting. Kalau saya boleh share di sini satu contoh sikit je, Hakim, yang boleh menunjukkan kenapa perlu beralih kepada digital ekonomi secara online dan juga e-dagang ni. Satu contoh, pada 11 bulan 11 2020, e-dagang, syarikat e-dagang di China, Alibaba dan JD.com, dalam masa 24 jam, Hakim, mereka membuat jualan 115 bilion US dollar, iaitu sekitar 474.1 bilion ringgit dalam masa 24 jam saja.